العظيم لا اله الا هو القيوم العظيم صدق الله العظيم لا اله الا هو. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadza jam'a marhum wa tafarraqan min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alhu sahla idza syi'ta bihi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta samawati wal ard. Allahumma ja'al fi qulubina nura, fi sam'ina nura, fi basarina nura. Wa fi ba'd Allahumma khujna min rahmi wa akrimna min fahmi wa zaina bil akhlaqi hasanata almi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dengan limpah kurnia Allah Taala dapat bertemu lagi kita untuk seri yang kedua bagi perbincangan matan akidah tahawiyah. Sambungan kita pada hari semalam, berkata Imam Tahawi, naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah. Inna Allah Ta'ala wahidun la syarika lahu wa la syai'a mithluhu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh. Dan kami mengatakan, itulah ma'asyiral Hanafiyah, pada mentauhidkan Allah Ta'ala, hal keadaan kami beriktikadkan bitaufiqillah, dengan taufik Allah Ta'ala. Jadi makul qaulnya apa dia? Apa yang kami iktikadkan, apa yang kami perkatakan, apa yang kami yakini. Innallaha Ta'ala wahidun, sungguhnya Allah Ta'ala itu wahidun, esa. Allah Ta'ala itu wahidun, Allah Ta'ala itu esa. Wahidun ini simbolik ataupun isyarat dalam perbincangan kita sifat 20 ataupun ilmu kalam, merujuk kepada wahdaniyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, esa Allah Ta'ala. Jadi sebagaimana yang telah kita bicarakan pada masa-masa yang telah lalu, wahdaniyah itu merupakan suatu sifat bagi Allah Ta'ala, yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang mana ianya dalam kategori sifat salbiyah. Yang mana salbiyah itu merujuk kepada maksud salbu ma la yaliqu bihi ta'ala, mana ternafinya perkara yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu secara umum bagi salbiyah. Apabila kita fokuskan wahdaniyah, sifat wahdaniyah, yang mana diberikan tafsiran melalui huraian salbiyah, wahdaniyah artinya esa Allah Ta'ala. Esa Allah Ta'ala bermaksud ternafinya berbilang pada zat Tuhan, ternafinya berbilang pada sifat Tuhan, ternafinya berbilang pada perbuatan yang memberi bekas kecuali perbuatan Tuhan sahaja. Ini yang dinamakan sebagai wahdaniyah fi zat, wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fil af'al. Esa pada zat. Kalau kita bincangkan dalam ilmu kalam, dalam sifat 20, maknanya menafikan akan kam muttasil, menafikan kan munfasil pada zat. Ternafi, menafi artinya ternafi, kam muttasil pada zat, bererti Tuhan itu tidak berjuzuk-juzuk. Tuhan itu tidak bersusun. Lawazim daripada perkara tersebut, lawazim daripada penafian perkara tersebut, maka kemustahilan ataupun ternafinya Tuhan itu beranggota. Tuhan itu mempunyai tubuh badan. Tuhan itu mempunyai kepala yang hakiki. Tuhan itu mempunyai tangan yang hakiki yang merujuk kepada jawareh, merujuk kepada maksud anggota, merujuk kepada maksud juzuk-juzuk. Ini yang kita maksudkan esa pada zat yang menafikan ataupun ternafinya kam muttasil. Kam muttasil pada zat. Oleh kerana itulah kita pahami di sini perkara-perkara, ciri-ciri
yang lawazim bagi makhluk, bagi jirim-jirim, perkara tersebut ternafi ataupun tak layak bagi ketuhanan. Lantaran itulah kita mentakwilkan apa-apa nas yang datang, nas yang zahirnya menunjuk kepada jisim ataupun lawazim bagi jisim. Antaranya apa dia? Anggota badan bagi Tuhan, mata bagi Tuhan, kaki bagi Tuhan. Takwil di sini pula ada kalanya dalam bentuk takwil yang ijmali. Takwil ijmali maksudnya macam mana takwil ijmali? Takwil artinya sarful lafzi anil ma'nal hakiki al-lughawi. Mana kita memalingkan, maknanya kita tidak menggunakan akan maksud, akan makna hakiki yang diwadakkan, yang dipergunakan, yang dihantarkan, yang diistikmalkan oleh bahasa. Seperti apa dia? Perkataan yad, perkataan terjemahan bahasa Melayunya ialah tangan. Jadinya minimum bahagian takwilan di sini yang dinamakan sebagai takwil ijmal bererti kita menafikan yad di situ ataupun wajah di situ ataupun tangan, apa lagi, sak, kaki dan seangkatan dengan dia. Kita takwilkan daripada makna yang hakiki bagi lughah, bagi bahasa, iaitulah merujuk kepada juzuk, merujuk kepada anggota badan, merujuk kepada bahagian-bahagian bagi sesuatu. Inilah yang dinafikan ataupun ternafinya layak bagi Allah Taala. Ini takwil ijmal. Bila dia mentakwilkan ijmal itu pula, sama ada dia meneruskan, sama ada kita meneruskan selepas daripada takwil ijmal dengan cara kita menyerahkan makna yad, tangan itu kepada Allah Ta'ala. Serahkan mata pada Allah Ta'ala. Serahkan makna-makna tersebut pada Allah Ta'ala. Makna hakikinya ada? Ada. Namun makna hakiki itu sama ada sebagian ulama mengatakan makna hakiki, makna yang dimaksudkan oleh Tuhan ada. Ada dari sudut segi bahasa, digunakan dalam segi bahasa, seperti tangan merujuk kepada kudrah, merujuk kepada pemilikan, merujuk kepada kerajaan dan sebagainya. Namun antara makna-makna yang digunakan dalam bahasa Arab tadi, kami tidak tahu apa yang Allah Ta'ala tentukan bagi makna yad tersebut. Sebagian pula ahli sunnah mengatakan makna hakiki tersebut hanya ada pada Tuhan sahaja yang diketahui, bukan pada penggunaan-penggunaan bahasa yang digunakan oleh ahli-ahli bahasa, oleh orang-orang kebiasaan. Maknanya ada, makna hakikinya ada, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Ini dinamakan sebagai tafwidkan akan makna, bukan tafwidkan akan kaifiah. Ada sebagian daripada ahli sunnah wal jamaah lagi, sebagian ahli sunnah wal jamaah lagi, mereka meneruskan takwilan daripada takwil ijmal kepada takwil yang lebih khusus lagi, dinamakan sebagai takwil tafsil, secara tafsili. Yang dimaksudkan secara tafsili di sini ialah mereka menentukan makna bagi lafaz-lafaz tersebut, seperti lafaz yad. Mereka menentukan berdasarkan kawaid bahasa, berdasarkan undang-undang bahasa, berdasarkan istikmal, penggunaan bahasa laras yang tertentu, merujuk kepada makna-makna yang tertentu, yang sesuai, yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka mengatakan lafaz yad itu sebagai lafaz yang bermaksud majazi, artinya sebut saja tangan, tapi nak dikendaki di situ ialah kekuasaan. Itu ini dinamakan sebagai takwil tafsil. Kita dah bicarakan tentang apa dia?
Esa pada zat artinya ternafi kam muttasil. Namun ada sebahagian mereka mengatakan Tuhan ada tangan, manusia ada tangan. Tapi tangan Tuhan cara Tuhan lah. Tangan kita cara kita. Sebagaimana kita mendengar, Tuhan mendengar. Tuhan mendengar cara Tuhan lah. Kita mendengar cara kita. Yang dimaksud dengan cara di sini menurut mereka yang layak bagi ketuhanan. Mendengar yang layak bagi ketuhanan. Mendengar bagi manusia yang layak bagi manusia. Lalu kita maklumkan semula, ya, apabila kita mengisbatkan Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala berkata-kata, makna-makna pada lafaz-lafaz tersebut terkandung makna yang layak bagi Allah Ta'ala, yang boleh disandarkan kepada Allah Ta'ala, berbeza dengan lafaz yad, lafaz tangan, lafaz apa lagi? Rasulullah fi kalamatin. Wajah dan sebagainya. Yang mana seperti kita ambil contoh lafaz yad tadi. Lafaz yad, kalau kita melihat kepada makna yang terkandung dalam lafaz yad itu, lafaz tangan itu, terkandung makna dalam lafaz yad itu ialah juzuk bagi anggota. Jadi apabila kita mengatakan tangan bagi manusia, tangan bagi monyet, tangan bagi kera, tangan bagi robot, memang tangan robot kaifiat dia. Tangan robot caranya, bentuknya, sikilnya, dan ciri-ciri bagi robot tadi layak bagi robot, tak sama bagi manusia. Tangan bagi manusia ini kita ada urat, kita ada kulit, dan kulit kita tak sama dengan kulit sarung robot tadi. Begitu juga dengan monyet. Memang tak sama. Tak sama di situ ialah sifat-sifat yang khusus bagi perkara-perkara tersebut. Namun hakikat bagi tangan monyet, hakikat bagi tangan manusia merupakan perkara yang sama. Iaitulah juzuk bagi anggota. Sebagaimana monyet itu, sebagaimana tangan bagi monyet itu merujuk kepada juzuk bagi anggota monyet, tangan bagi robot juzuk bagi robot, tangan bagi manusia juzuk bagi robot bagi manusia. Jadi makna ini tak layak bagi ketuhanan, lalu oleh kerana itulah kita tidak boleh meletakkan makna hakiki lughawi yad, tangan itu bagi Allah Ta'ala. Ini kerana perkara tersebut perkara yang bawa kepada kekurangan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah Tuhan itu berjuzuk. Namun seandainya mereka mengatakan bahawasanya tangan bagi Tuhan itu yang layak bagi Tuhan, yang mana ianya bukan jawarih, ianya bukan anggota, ianya bukan juzuk bagi Tuhan, maka kita mengatakan ya, kalau begitu tak salahlah pandangan mereka. Cumanya kesilapan mereka meletakkan juga lafaz yad itu yang hakiki digunakan oleh bahasa Arab bagi ketuhanan. Jadi kita minta pula kepada mereka, apakah maksud hakiki bagi yad menurut bahasa. Kalau mereka boleh membawakan suatu dapatan, satu jawapan, yang jawapan tersebut membawa kepada tidak mustahil diisbatkan bagi Allah Ta'ala, maka tidak ada masalah bagi kita. Oleh kerana itulah sebahagian daripada golongan-golongan sufi, mereka mengisbatkan apa-apa yang disifatkan oleh Allah Ta'ala, termasuklah lafaz-lafaz yang mubham, membawa kesamaran. Namun mereka berpegang bahawasanya lafaz tersebut sesuai bagi Tuhan dan ternafinya berjuzuk, ternafinya bersama dengan makhluk, ternafinya Tuhan itu bersifat kekurangan semuanya, maka tidak masalah bagi seandainya merujuk kepada perkara tersebut.
Jadi itu satu. Maknanya ternafinya kam mutasil. Kam mutasil artinya kam artinya berbilang. Mutasil bermaksud bersusun. Dan esa pada zat juga ternafinya kam munfasil. Bila sebut saja kam munfasil di sini merujuk kepada nazir, merujuk kepada syabih, merujuk kepada penyekutuan, merujuk kepada kebersamaan. Jadi faham di sini bahawasanya wahdaniyah yang menafikan, yang ternafikan kam muttasil merujuk kepada bilangan, kam munfasil merujuk kepada ternafinya penyamaan. Itu konsep yang dipegang. Oleh kerana itu, apabila ternafinya Tuhan itu adanya kam munfasil, munfasil itu terpisah, bererti ada dua Tuhan. Apakah yang dimaksudkan dengan dua Tuhan? Ada dua zat yang sama-sama ciri ketuhanan ada pada mereka. Ini yang dinamakan sebagai kam munfasil pada zat. Jadi tidak adalah ataupun ternafilah adanya bapa Tuhan, adanya isteri Tuhan, adanya anak Tuhan. Kerana Tuhan bapa, Tuhan ibu, Tuhan anak, Tuhan sebagainya semua tadi, bila sebut saja ada nazir, ada menyerupai, bermaksud hakikat ketuhanan uluhiyah ada pada bapa, ada pada emak, ada pada anak. Jadinya apabila begitulah keadaannya bersamaan, ini akan membawa kepada apa dia? Berbilang-bilangnya kudama, berbilang-bilangnya perkara yang qadim, yang tidak ada permulaan. Dan perkara tersebut akan membawa kepada kemustahilan akal. Kita akan bincangkan lagi perkara tersebut pada masa yang akan datang. Begitu juga kam wahdaniyah esa pada sifat pula. Ternafi kam muttasil pada sifat yang sejenis. Berarti ternafi Tuhan ada dua kudrat. Ternafi Tuhan ada dua iradat. Ternafi Tuhan ada tiga iradat. Ternafi alam dan sebagainya. Yang sejenis. Adapun kudrat, iradat ni satu, kudrat satu, iradat satu, ilmu satu, hayat satu, samak satu, basar satu. Ini tidak menjadi yang tidak membawa, ini tidak yang tidak dimaksudkan perbincangan tentang wahdaniyah. Kalau kita masukkan juga, maka kita akan terjerumus kepada golongan-golongan Mu'tazilah, yang mana golongan Mu'tazilah mengatakan Tuhan itu esa. Bila mentauhidkan Tuhan itu bererti mengesakan Tuhan daripada segala sudut, termasuklah Tuhan itu tidak bersifat. Seandainya Tuhan itu ada kudrat, ada iradat, ada ilmu, ada sama, ada basar, ini semua wujudiah, zat lagi satu, Tuhan satu, maka Tuhan itu berbilang-bilang. Jadi, oleh kerana itulah mereka menafikan akan sifat-sifat ketuhanan. Lalu kita jawabkan kepada mereka, apabila kami mengisbatkan Tuhan ada kudrat, yang mana kudrat ini sebagai sifat, yang masuk sifat di sini sifat ma'ani, yang dimasukkan dengan sifat ma'ani di situ ialah dia bukanlah zat dan dia bukanlah selain daripada zat. Seperti apabila kita melihat seorang manusia, nak senang faham. Apabila kita melihat seorang manusia, tangan manusia, putih manusia, apabila kita sebut saja si Zaid contohnya, Zaid itu tetap satu. Satulah si Zaid tadi. Namun sifat-sifatnya tadi bukan merujuk, ianya berbilang diri Zaid tersendiri. Baiklah. Ini dinamakan sebagai konsep ghairiyah. Ini pun cerita panjang nanti. Dia perlukan satu masa yang khusus pembincangan mengenai ghairiyah ni. Apa yang dimaksudkan dengan ghair di sini? Ghair artinya perkara yang lain. Begitu juga kam wahdaniyah esa yang ternafi kepada kam munfasil pada sifat, bererti tidak ada nazir. Saya dah bagi tahu tadi, bila sebut saja kam munfasil merujuk kepada penyerupaan, tidak ada bandingan. Berarti tidak ada suatu kudrat yang lain, tidak ada suatu iradat yang lain
tidak ada suatu ilmu yang lain yang sama dengan kudrat Tuhan, yang sama dengan iradat Tuhan, yang sama dengan ilmu Tuhan. Jadinya manusia ada kudrat, Tuhan ada kudrat. Namun kudrat manusia itu hanyalah kudrat yang tidak boleh memberi kesan, memberi bekas. Kudrat Allah sajalah yang hakiki. Kudrat Allah sajalah yang boleh memberi kesan. Begitu juga manusia ada iradat. Tuhan ada iradat. Namun iradat Tuhan itulah yang menentukan, yang memberi kesan menentukan tiap-tiap suatu. Iradat manusia tidak boleh memberi kesan menentukan suatu. Berartinya macam mana? Hakikat kudrat manusia ini hanyalah kosong sahaja. Kosong berarti macam mana? Tidak sampai ataupun tidak membawa makna apa-apa selagi Tuhan tidak memberikan, Tuhan tidak menggerakkan, Tuhan tidak menjadikan kudrat hamba tersebut. Dan apa yang manusia lakukan, manusia lakukan juga dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah kudrat Tuhan sajalah kudrat yang hakiki. Kudrat manusia itu hanyalah kudrat pinjaman saja. Oleh kerana itulah apabila kita mengatakan esa pada sifat merujuk kepada kam munfasil, berarti tidak ada suatu sifat pun yang sama, yang menyerupai, yang berbanding, yang sebanding dengan sifat-sifat Tuhan. Yang seterusnya, esa pada perbuatan. Esa pada perbuatan. Esa pada perbuatan, sebahagian ulama mengatakan merujuk kepada kam muttasil, sebahagian lagi memberikan. Sebahagian mereka mengatakan merujuk kepada kam munfasil, berarti tidak ada perbuatan selain daripada Tuhan yang sama dengan perbuatan Tuhan. Saya dah maklumkan tadi, bila sebut saja kam munfasil, merujuk kepada ternafinya nazir, ternafinya bandingan, ternafinya penyerupaan, ternafinya sekupu bagi perbuatan-perbuatan Tuhan. Sebahagian lagi ulama membagikan juga ataupun membawakan juga wahdaniyah pada afal merujuk kepada kam muttasil. Mereka menafsirkan esa pada perbuatan merujuk kepada kam ternafi kam muttasil. Muttasil itu berhubung, berarti perbuatan Tuhan itu tidak dibantu oleh perbuatan yang lain. Ni sebagian ulama. Tapi yang masyhurnya, bila sebut saja esa pada perbuatan, ternafinya ada perbuatan ataupun ternafinya perbuatan selain daripada Tuhan sama dengan perbuatan Tuhan. Iaitulah perbuatan Tuhan sajalah yang berkesan, memberi bekas, menjadikan suatu, menggerakkan suatu daripada ada kepada tiada. Jadi ini dinamakan sebagai esa wadaniyah, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Namun saya pernah terbaca satu petikan wal daripada Ustaz Izzuan Izzuan AG apa? Izzuan AG. Beliau mempertikaikan sebahagian asatiza ataupun baba ataupun tok guru, saya tak perasan secara umumnya, yang mana asatiza ataupun ustaz-ustaz lain yang membicarakan tentang wahdatul wujud dalam ketika membincangkan wahdaniyah, membincangkan sifat wahdaniyah, esa, sifat keesaan Tuhan. Lalu Ustaz Izzuan mengatakan bahawasanya di dalam kitab-kitab muktabar, kitab-kitab yang ulung seperti karya Imam Sanusi ataupun Imam Nasafi, tidak terdapat perbincangan wahdatul wujud ataupun membincangkan wahdatul wujud ketika membicarakan sifat wahdaniyah Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang begitulah dia punya dakwaan. Berartinya Ustaz Izzuan maknanya mempertikaikanlah, maknanya seolah-olah tok guru yang membicarakan wahdatul wujud pada sifat wahdaniyah itu
merupakan suatu tindakan jahil ataupun tak tahu menahu mengenai ilmu kalam. Oleh kerana itulah saya bawakan kitab Syarah Aqaid Nasafiyah. Syarah Aqaid Nasafiyah, syarah bagi matan Akidah Nasafi. Saya rujuk kepada karya Kastili. Syarah bagi Kastili. Kalau matan Nasafiyahnya, Imam Nasafi mengatakan Al-Wahid. Al-Wahid. Lalu Imam Taftazani mensyarahkan, kata Imam Taftazani, yakni anna sani'al alami wahidun. Bila sebut saja Tuhan itu esa, yakni sani'al alam, pencipta alam itu wahid, satu, esa. Wala yumkinu ayasduqa mafhumu wajibil wujud illa ala zatin wahidatin. Dan tak mungkin terbenarnya kefahaman, tidak mungkin terbenarnya kefahaman wajibil wujud, wujud yang wajib ataupun wajibil wujud. Tak terbenar kefahaman konsep wajibil wujud tadi illa kecuali atas zat yang esa. Syekh Kastili menghuraikan, dia kata di sini, qauluhu ya'ni sanil alami wahidun ila akhiri qad arafta anna qawluhu wal muhaddithu lil alami huwa Allah ta'ala fi quwwati ayyuqala sani'ul alami huwa zatul wajibul wujud fasara wasfuhu bil wahdah fi quwwati wasfil wajibi biha, yakni annahu yamtani'u ishtiraku mafhumil wajibi baina isnaini. Jadi kepahaman di sini, penguraian syarah daripada Kastili di sini, dia ada sebut juga dalam Imam Syekh Khayali ada juga ni. Kesimpulannya dia kata di sini membicarakan tentang esa. Esa, salah satu daripada esa dia tersebut merujuk kepada sifat, iaitulah sifat wujud Tuhan. Yang mana wujud Tuhan itu yang dinamakan sebagai wajibil wujud. Wajibil wujud. Wajibil wujud artinya suatu kewujudan yang mesti, yang tidak terkait dengan ketiadaan. Esa pada sifat tersebut. Lalunya, sebagai golongan-golongan ahli sufi yang membicarakan wahdatul wujud, mereka mengatakan wujud itu terbahagi kepada wujud binafsihi dan wujud binafsihi dan wujud biwujudi ghairihi. Suatu kewujudan yang wujud dengan diri sendirinya, iaitulah wajibil wujud, itulah ketuhanan. Dan yang keduanya, suatu kewujudan yang wujud tadi dengan sebab kewujudan yang lain. Jadi wujud yang kedua ini tidak dinamakan sebagai wujud yang hakiki, kerana wujud yang hakiki itu ialah wajibil wujud. Lalu mereka mengatakan esa pada wajibil wujud pada wujud yang hakiki, iaitulah wujud yang wajib, wujud yang mesti, merujuk pada wujud yang hakiki. Lalu bila sebut saja wujud yang hakiki merujuk kepada wajibil wujud, maka sesuailah mereka mengatakan wahdatul wujud, artinya ketunggalan bagi kewujudan. Ketunggalan bagi kewujudan artinya macam mana? Artinya esa tadi, wujud tadi yang hakiki, yang layak, yang tidak ada bandingan, yang tidak ada nazir, yang tidak ada tandingan, yang tidak ada sama dengan wujud tersebut, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak salahlah, tak lari
huraian-huraian Tok Guru yang membincangkan wahdatul wujud dalam ketika mereka membicarakan tentang sifat wahdaniyah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana wahdaniyah itu sebagaimana saya dah bincangkan tadi, esa pada zat, yang mana esa pada zat tadi sama ada merujuk kepada kam muttasil, iaitulah ternafinya Tuhan itu berjuzuk, ataupun esa pada ternafinya pada kam munfasil, iaitulah ternafinya ada nazir, ada bandingan. Jadi salah satunya ialah mengenai konsep apa dia? Wujud Tuhan. Jadi bila sebut saja wujud Tuhan itu ialah wajibul wujud. Tidak ada nazir baginya, tidak ada bandingan. Berarti selain daripada Tuhan itu bukanlah wujud yang hakiki, bukanlah wujud yang wajibul wujud. Hanya wujud selain daripada Tuhan itu dinamakan sebagai wujud biwujudi ghairihi. Suatu kewujudan dengan sebab, dengan punca yang dijadikan oleh kewujudan yang lain, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai kita membicarakan tentang esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Lalu kata pengarang lagi, la syarika lahu. La syarika lahu. Tidak ada syarik, tidak ada sekutu, tidak ada kongsi, tidak ada bandingan, tidak ada kupu baginya Allah Subhanahu Wa Taala. Tutup je. Tutup je. Tutup je. Ya Rasulullah, mana jam? Ya. Saya nak cuba buka syarah Babirti. Baiklah. Dalam syarah Babirti. La syarika lahu. Tidak sekutu. Jadi Imam Babirti, Syekh Babirti mengatakan pada perkataan la syarika lahu ini, musannif ataupun Imam Tahawi berkehendakkan ataupun menunjukkan, mengisyaratkan kepada ternafinya bilangan anwa' syirik. Jadi antaranya yang ternafi pada nauk-nauk syirik tersebut ialah syirik pada zat, iaitulah Tuhan yang Tuhan Tuhan itu 2, 3 dan sebagainya. Dan juga kata Imam Babirti, antara nauk-nauk syirik itu ialah syirik pada penamaan dan juga pada istihqaqil ibadah, pada layak penyembahan. Dan juga ini apabila membicarakan tentang syirik pada zat. Dan merujuk juga pada syirik pada sifat seperti golongan-golongan mujassimah. Kata Imam Babirti, wa imma fil wasfi kama zama'atil mujassimatu haisu wasaful bari bisurati wal jismiyati wat tamakkuni 'alal 'arsy 'ala misal bashar. Adapun syirik pada sifat sebagaimana yang disangkakan oleh golongan-golongan mujassimah, sekira-kira mereka mensifatkan Allah Ta'ala itu dengan surah. Mereka mensifatkan Tuhan itu ada surah, ada rupa. Dan juga mensifatkan Tuhan itu berjisim. Dan bersifatkan Tuhan itu tamakkuni, artinya menetap di atas arash. Ala misalil bashar. Seperti ala misal, seumpama manusia.
taswiyatun taswiyatan minhum bainallahi wa bainal khalqihi, menyamakan perkara tersebut menyamakan antara Tuhan dan juga antara makhluknya. Jadi fasaru lizalika min jumlatil musyrikin, maka jadilah mereka itu, golongan-golongan mujassimah itu, termasuk dalam kumpulan-kumpulan orang yang syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi golongan-golongan mujassimah ini mengatakan Tuhan itu menetap di atas arasy seperti bashar, seperti manusia. Jadi adakah kita mengatakan golongan-golongan Wahabi ini, golongan-golongan Taimiyah tadi, termasuk dalam golongan mujassimah yang dibicarakan oleh Imam Babirti? Secara umumnya kita mengatakan aliran Taimiyah ataupun aliran Wahabiyah, mereka menafikan perkara-perkara yang tak layak bagi Tuhan. Mereka menafikan Tuhan tak sama, mereka menafikan Tuhan sama dengan makhluk. Artinya mereka juga beriktikad dengan kita sama macam kita, Tuhan tak sama dengan makhluk. Tuhan tidak bersifat dengan kekurangan. Ya, itu tak dapat dinafikan. Itu iktikad mereka. Oleh kerana itulah, apabila mereka mengatakan Tuhan itu bertempat dalam masa yang sama, mereka menafikan Tuhan itu berjuzuk. Mereka menafikan Tuhan itu berjisim. Mereka menafikan Tuhan itu beranggota. Mereka menafikan perkara-perkara yang tak layak yang lain. Lalu kita menghukumkan mereka ini sebagai mujassimah yang ghairu sharih, yang tidak jelas. Sebab apa kita katakan mereka mujassimah yang tidak jelas? Kerana mereka juga menafikan Tuhan itu berjisim sebagian mereka, sebagian besar mereka. Dalam masa yang sama, mereka mempermaknakan sesuatu perkara yang mana perkara tersebut merupakan ciri-ciri bagi jisim. Seperti apa dia? Tuhan bertempat. Ini ciri-ciri bagi jismiyah. Oleh kerana itu, apabila mereka meletakkan, mereka mengisbatkan, mereka menisbahkan Tuhan bersifat dengan ciri-ciri tersebut, iaitulah bertempat, maka sesuailah mereka ini digelarkan sebagai mujassimah yang ghairu sharih, yang tidak sharih, artinya tidak jelas. Kerana apa? Kerana mereka juga menafikan Tuhan itu berjisim. Tuhan itu, mereka menafikan juga Tuhan itu tak sama dengan makhluk dan sebagainya. Jadi kesimpulannya macam mana? Kesimpulannya mereka tersalah faham akan perkara tersebut. Mereka salah faham mengenai konsep tempat. Mereka salah faham mengenai konsep jihad. Ia tak dapat menafikan sebahagian daripada salaf. Bahkan salaf juga mengisbatkan Tuhan itu berjihad. Namun jihad tersebut, jihad yang dibicarakan tersebut, bukannya jihad hissiyah, bukannya jihad yang material, bukan jihad yang melibatkan tentang arah tempat sana, tempat sini. Bahkan yang mereka maksudkan jihad di situ ialah jihad maknawiyah. Jadi golongan salaf mengisbatkan jihad pada Tuhan itu jihad yang maknawiyah, arah yang maknawi. Jadi perkara tersebut tak salah dan perkara tersebut tidak yang dibincangkan ataupun apa yang dikritikkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah terhadap golongan-golongan Taimiyah. Lalu kalau mereka bawakan kitab apa dia, karya-karya Imam Qurtubi, yang mana Imam Qurtubi sendiri mengatakan golongan salaf mengisbatkan jihad, ya kita tidak nafikan. Namun kena ingat di situ bahawasanya jihad yang dimaksudkan oleh salaf tersebut ialah jihad maknawiyah. Kalau yang dimaksudkan oleh golongan ahli-ahli salaf, jihad yang mereka isbatkan bagi ketuhanan itu ialah jihad hissiyah. Kenapa Imam Qurtubi sendiri tidak mengikut ataupun menolak akan para salaf? Sedangkan Imam Qurtubi antara mereka yang lantang mempertahankan perlu mengikut jejak golongan-golongan salaf, apa yang dia saleh. Ini juga dah bincangkan pada masa yang telah lalu. Panjang lebar boleh lihat pembincangan perkara itu. Jadinya wala la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Tuhan, baginya Allah Taala. Wala syai'an misluhu,
dan tidak ada suatu pun misluhu seumpamanya. Tidak ada suatu pun seumpama Tuhan. Lalu kata Imam Babirti, haza isbatun li kamali zatihi fil azali binafin nazir wal mumasil. Qala ta'ala laisa kamitsli syai' wa hadza muhkam fi hadzal ma'na fayuhmalu alaihi jami'ul ayatil mutasyabihati allati tamassakat bi zawahiriha al musyabbihah. Jadinya kata Imam Babirti, pada lafaz la syari'a la wala syai'a mithluhu, ini sebagai mentaukidkan, sebagai menguatkan, ini sebagai mengisbatkan kesempurnaan zat Allah Ta'ala pada azali lagi, menafikan ataupun ternafinya Tuhan itu ada bandingan dan juga Tuhan ada penyamaan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, laisa kamitsli syai'. Jadi lafaz laisa kamitsli syai' ini merupakan suatu ayat yang muhkamat, yang mana apa-apa jua ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat kesamaran, perlu ditanggungkan. Apa maksud perlu ditanggungkan? Perlu dibawakan kepada ayat-ayat muhkamat sebagai pengukurnya, sebagai hakimnya, sebagai penentunya, sebagai penafsirnya. Jadi bila sebut saja Tuhan Ar-Rahmanu Arash Tawa, Tuhan istiwa di atas arash, itu ayat kesamaran. Bagaimana kesamaran? Tuhan istiwa, Tuhan bersemayam. Kalau terjemahan bersemayam itu berertinya kedudukan, suatu perbuatan berkedudukan di tempat yang tertentu. Itu nama sebagai istiwa. Jadi makna yang zahir lugah di situ merujuk ataupun membawa kepada sesuatu yang samar, sesuatu yang tak layak bagi ketuhanan. Bila tak layak bagi ketuhanan, maka ianya dianggap sebagai mutasyabihat, suatu yang samar, suatu yang suatu yang membawa kepada keraguan maksudnya. Lalu di situ perlu ditanggungkan ayat tersebut, diadili, diukurkan dengan laisa kamitsli syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Tuhan. Lalu sebagian ulama mentafsirkan, mentakwilkan istiwa secara ijmal sahaja. Secara ijmal macam mana? Bukanlah istiwa di situ bererti Allah Ta'ala itu istiqrar, Allah Ta'ala itu tamakkun, Allah Ta'ala itu menetap di suatu tempat. Tidak. Bahkan istiwa di situ diserahkan makna kepada Allah Ta'ala yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebahagian daripada ahli sunnah wal jamaah seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, mereka mentakwilkan ijmal dalam masa yang sama. Mereka mengatakan, mereka memperincikan sedikit makna istiwa tersebut. Lalu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berpandangan istiwa itu merujuk kepada suatu sifat perbuatan Tuhan, sifat perbuatan Tuhan yang Tuhan saja ketahui akan maknanya. Bererti kami meyakini di atas arash sana Tuhan memperlakukan sesuatu yang dinamakan sebagai istiwa, yang mana istiwa itu kami tak tahu apakah perbuatan Tuhan tersebut. Ini pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Lalu kesimpulannya macam mana? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari meletakkan istiwa itu sebagai sifat af'al. Sebagaimana kita tahu dah, kita fahamkan, kita dah bicarakan bahawasanya perbuatan yang dimaksudkan perbuatan di situ ialah sesuatu yang luaran daripada zat Tuhan. Berarti ada sesuatu yang berlaku di zat di atas arash sana. Sebagaimana di bumi ini yang kita ketahui Tuhan menurunkan rezeki, perbuatan Tuhan menurunkan rezeki. Ya, kita tahu adanya makanan, minuman. Jadi adanya di bumi ini dinamakan sebagai rezeki, perbuatan Tuhan. Sedangkan yang diri perbuatan Tuhan itu amrun iktibari, tapi kesan alhasil bil masdar bagi memberi rezeki tadi kita tahu ada, itulah yang dinamakan sebagai makhluk. Begitu juga kita faham tentang istiwa Tuhan di atas arash, artinya ada sesuatu perbuatan Tuhan di atas arash, bukan bermakna diri, zat,
Tuhan itu berada di atas Arash. Sebahagian daripada ahli sunnah pula, mereka menafsirkan istiwa itu dengan maksud ala, dengan maksud tertinggi. Dan yang dimaksudkan dengan tertinggi di sini, mereka merujuk kepada sifat zat Tuhan. Ini juga dilakukan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi, lagi Imam Tabari. Lalu maksud mereka ala di situ, tertinggi di situ, bukannya tertinggi hissiyah, bukan tertinggi bermaksud tempat bertempatnya Tuhan itu di atas Arash. Tidak, bahkan Tuhan lebih tinggi daripada segala-galanya. Namun kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam kitab Tauhid, oleh kerana Arash itulah sesuatu makhluk Tuhan yang paling besar, yang paling hebat, yang paling tinggi, maka layaklah dinisbahkan, disandarkan istiwa dengan Arash. Ya. Takkanlah nak sandarkan istiwa dengan rumah dengan rumah pangsapuri. Takkan nak nisbahkan istiwa itu dengan bangunan PWTC, kerana ada lagi bangunan yang lebih tinggi. Jadi makhluk Tuhan yang paling tinggi dan paling hebat, paling besar adalah Arash. Maka sesuailah disandarkan istiwa itu di atas Arash. Artinya tertingginya Tuhan itu melebihi daripada Arash. Bererti yang selain daripada Arash yang kecil-kecil, min babi aula, lebihlah rendah nilaiannya, lebih rendah lagi nak dibandingkan dengan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita juga boleh mengisbatkan Tuhan itu tertinggi. Namun yang bezanya antara kita dengan sebagian golongan yang karut-marut ini, mereka mengatakan tertingginya Tuhan itu ialah tertinggi hissiyah. Ini yang kita tentangnya. Lalu kata Imam Tahawi lagi, wala syai'a yu'jizuhu, dan tidak ada sesuatu pun yang melemahkan sesuatu tadi, oleh sesuatu tadi akannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bererti esa pada af'al. Jadi Tuhanlah, perbuatan Tuhanlah yang menandingi, yang mengatasi segala perbuatan, kerana dialah esa pada perbuatan. Kita membuat, Tuhan membuat, tapi Tuhan yang membuat itulah yang memberi kesan, yang menjadikan. Bahkan kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala, perbuatan kita, sifat kita dijadikan Allah Ta'ala, perbuatan kita itu juga dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala ilaha ghairuh, dan tidak ada suatu Tuhan pun yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merujuk kepada apa dia? Apabila Tuhan itulah yang esa pada zat, pada sifat, pada afal, yang melayakkan ianya sebagai ilah, yang melayakkan ianya sebagai Rabb, maka tidak ada suatu pun yang layak disembah, hanyalah dianya sahaja. Ini maksud wala ilaha ghairuh. Oleh kerana itulah kata Imam Babirti, wala ilaha ghairu, yakni nafyu likulli ma'budin siwallah. Jadi ayat ini, ungkapan ini, teks ini menafikan ataupun ternafinya bagi tiap-tiap penyembahan selain pada Allah Ta'ala. Kerana izil ilahu fil lughati wal ma'bud. Kerana perkataan ilah itu pada segi bahasanya ialah al-ma'bud, sesuatu yang disembah. Dan wa kuffar Quraisy, dan golongan-golongan kufar Quraisy, mereka kanu ya'budunal asnam, mereka menyembah akan berhala ma'a i'tirafihim, bersertakan mereka mengiktirafkan annal khaliq, bahwasanya yang menciptakan alam ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang esa. Wa kanu yaqulu na'buduhum liyuqarribuna ila Allah. Jadi golongan-golongan Quraisy ini mereka mengisbatkan, mereka mengatakan yang menciptakan alam ini semua adalah Tuhan, ia tak dapat dinafikan. Namun dalam masa yang sama penyembahan itu mereka telah syarik, mereka telah menyekutukan ada sesuatu yang boleh disembah selain pada Allah Taala. Oleh kerana itulah berlakunya kufur kepada diri mereka itu. Sedangkan kita dah bicarakan sebelum ini, perkataan la ilaha
Kenapa tidak bawakan dengan la rabba? Bahkan memadai dengan la ilaha, tiada Tuhan. Bermaksud bila sebut saja ilah, itu juga mengandungi akan makna Rabb. Rabb mengandungi akan makna ilah. Bererti sesuatu yang layak disembah, merujuk kepada sesuatu yang dia sajalah yang menciptakan alam ini. Sesuatu yang menciptakan alam ini, dialah saja yang layak disembah. Kita senang saja kita punya sifir saja. Allahu Akbar. Jadi, kena hampir 1 jam saya buka sesi soalan. Kalau ada soalan soalan yang mudah-mudah, yang susah-susah, yang mudah, yang mana mudah, yang boleh mampu saya kongsikan, saya kongsikan. Kalau tak ada, kalau yang agak berat-berat tu minta maaf lah, tanya pada asatidz yang mahir. Saya ini pun masih lagi dalam fatrah belajar. Jadi rasanya sampai sini, insya-Allah kita sambung lagi pada esok hari membicarakan tentang apa dia? Mengenai sifat salbiah yang berikutnya mengenai baqa', kidam baqa'. Cuma sebelum saya nak tutup ni, saya nak maksud tinggi. Tinggi. Maksud tinggi kurang jelas. Tinggi, kalau kita merujuk kepada sesuatu, sandarkan lafaz tinggi dengan sesuatu yang material, jadi antara ini dengan yang ini lebih tinggi berbanding kitab ini. Ini dinamakan sebagai tinggi yang material, yang hissiah. Bila sebut tinggi, adanya rendah, adanya tinggi. Ini perkara yang idhafiyah. Perkara yang ada nisbah, perkara yang melibatkan perkaitan antara satu perkara dengan perkara yang lain untuk memahamkan. Antara ini, ini telefon saya ini tinggi ataupun rendah? Kalau tuan mengatakan, apa nama tanya tadi? Muhammad Firdaus kan? Kalau kata yang ini tinggi, saya katakan ini tak tinggi, yang tinggi ialah bumbung. Kalau tuan-tuan kata itu bumbung tinggi, saya kata bumbung tak tinggi lagi. Yang tinggi ialah pokok kelapa. Jadi bila sebut saja tinggi, perlu diadukan dengan satu perkara dengan perkara yang lain. Kalau ada satu jirim saja di alam buana ini, satu jirim saja, maka jirim itu tidak dinamakan sebagai tinggi, tak dinamakan sebagai tinggi, tak dinamakan sebagai kanan, tak dinamakan sebagai kiri, tepi, kanan dan atas bawah. Tak ada. Sebab dia perlu kepada apa dia? Perlu kepada suatu perkara yang lain untuk dinisbahkan. Jadinya kalau Tuhan itu bersifat dengan tinggi, tinggi yang hissiyah, tinggi yang bermaksud material, bererti adakah tinggi, sifat tinggi Tuhan tadi baru lagi ada, baru lagi Tuhan itu tinggi ataupun sejak azali lagi tinggi? Kalau Tuhan itu sejak azali tinggi, kalau kita katakan sebagai makna hissiyah, makna material, bererti sejak azali lagi ada sesuatu yang lain selain daripada Tuhan, yang mana bila ada perkara yang lain selain daripada Tuhan itu, maka akan terbenalah, akan terbitlah kefahaman tinggi. Kalau Tuhan itu tinggi sejak azali, berertinya ada sesuatu selain daripada Tuhan sejak azali lagi. Bermaksud sesuatu tersebut juga bersifat dengan kidam. Tuhan kidam, sesuatu yang lain yang membawa kepada makna tinggi bagi Tuhan tadi juga bersifat dengan kidam. Ada dua kidam di situ. Ini yang ternafi bagi ketuhanan.
Seandainya sifat tinggi Tuhan itu baru lagi ada. Sebelum ada alam ini, belum ada arash, Tuhan tinggi ke tidak? Kalau kita katakan tinggi itu sebagai tinggi material, berarti dia ada sandaran yang lain untuk memberi makna tinggi tadi. Berarti apabila ada arash, barulah Tuhan itu tinggi. Sebelum ada arash, Tuhan itu tidak tinggi. Berarti sifat tinggi itu merujuk kepada kesempurnaan Tuhan. Sebelum ada arash, berarti Tuhan itu tidak tinggi. Berarti Tuhan belum lagi sempurna. Bila dah ada arash, barulah Tuhan bersifat dengan sifat tinggi. Barulah Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ini perkara yang mustahil bagi ketuhanan. Jelas itu Kita lihat, bicara tentang apa dia. Istiwa tadi. Golongan-golongan Wahabi seperti yang dinyatakan atau yang berasal daripada pandangan Ibn Taymiyah, mereka mengatakan istiwa Tuhan itu sifat zat dan juga sifat perbuatan Tuhan. Jadi tuan-tuan, kalau kita katakan Tuhan itu istiwa itu sifat zat Tuhan, bila kena faham apa maksud sifat zat. Yang dimasukkan dengan sifat zat ialah sifat itu berdiri pada zat. Sifat itu tak bercerai tanggal dengan zat. Bererti zat Tuhan berkeberadaan di atas arash. Bila sebut di atas arash, bukan melekat pada arash. Mereka mengatakan atas daripada arash. Sama ada lekat pada arash ataupun atas lagi pada arash. Kalau merujuk kepada makan, merujuk kepada tempat, maka ini merupakan ciri-ciri bagi jirim, ciri bagi jisim, ciri bagi makhluk. Lalu mereka mengatakan istiwa itu sebagai sifat lazim, sifat zat bagi Tuhan. Berartinya macam mana? Tuhan itu adanya sifat istiwa, berarti adanya keberadaan Tuhan itu di atas arash. Berartinya sebelum adanya arash, sebelumnya adanya tempat itu, Tuhan tak bertempat ke? Jadi dulu tak bertempat, baru bertempat. Jadi qiyamul, berdirinya perkara yang baharu pada zat Tuhan ataupun berlakunya perubahan pada zat Tuhan. Ini perkara yang dinafikan oleh ahli sunnah wal jamaah. Ini pun cerita panjang lagi ni. Oleh kerana itulah kita katakan salah satu daripada ciri ataupun konsep yang perlu kita pegang iaitulah konsep tagayyur, perubahan. Apabila makhluk itu tagayyur, berubahnya makhluk itu membawa kepada pendalilan ada Tuhan. Bila sebut menjadi pendalilan ada Tuhan, artinya tagayyur itu adalah ciri-ciri bagi makhluk. Bila sebut ciri-ciri bagi makhluk, mustahillah Tuhan ataupun pencipta itu mempunyai ciri yang sama bagi makhluk. Kenapa? Kalau Tuhan itu juga mempunyai ciri perubahan, sebagaimana makhluk tadi berubah menunjuk kepada Tuhan, maka Tuhan yang berubah itu juga merujuk kepada adanya Tuhan selain daripada Tuhan yang ini. Jadi akan membawa kepada apa dia? Tasasul. Jadi sampai di sini saja insya-Allah. Kita sambung lagi dah cukup 1 jam Datuk dalam lama tengah hari ni. Mudah-mudahan perbincangan, kalau ada soalan nanti saya tengok balik untuk sambung untuk esok hari. Jadi segala yang benar itu datang daripada Allah Taala, segala kekurangan kesilapan itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhir bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma jannibna hadza jamal marhum wa tafarraqan min ba'di rahmi tafarraqan ma'sum Allah faqina fid din wa alimna ta'wila wa faqid dzurriyyatana fid din wa alim ta'wila. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban. Allahumma arzuqna afiyatan wa sihah. Allahumma arzuqna afiyatan wa sihah. Allahumma arzuqna afiyatan wa sihah. Ya Allah, Tuhan kami jauhkanlah diri kami, sahabat-sahabat kami, kaum keluarga kami, masyarakat Malaysia ini, Allah, daripada segala bala petaka, daripada wabak, daripada penyakit COVID ini, ya Allah. Ya amanal khaifin aminna mimman nakhaf, ya amanal khaifin najina mimman nakhaf. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam.